Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk subjek Psikologi Pendidikan, kod kursus SHPP 1012 yang disyarah oleh Dr. Zakiah Muhammad Asyari, kami daripada kumpulan 5 mengambil tajuk Teori Perkembangan Kognitif menurut John Piaget. Kemahiran kognitif merupakan kebolehan individu untuk berfikir, memberi pendapat, memahami dan mengingati perkara-perkara yang berlaku di persekitaran masing-masing. Ianya melibatkan aktiviti mental seperti mengingat, merancang, mengkategori, berimajinasi dan lain-lain lagi. Perkembangan kognitif memfokuskan kepada cara kanak-kanak belajar dan memproses maklumat. Hal ini bermaksud perkembangan kognitif merupakan satu proses memperkembangkan daya fikiran atau membina pengetahuan kanak-kanak. Manakala bagi skema adalah proses mencipta, memperhalus, membuat perubahan, menyusun dan mengurus. Skema juga adalah struktur kognitif atau mental yang membolehkan individu mengurus dan menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran. Bermula dengan pembentukan skema yang mudah, kemudian beransur kepada skema yang lebih kompleks. Sebagai contoh, seorang bapa menghadiahkan 2 ekor kura-kura kepada anaknya yang berumur 2 tahun. Lalu, kanak-kanak itu memanggil semua haiwan yang mempunyai cengkerang dan berkaki 4 adalah sebagai kura-kura. Peringkat kedua selepas skema ialah asimilasi. Asimilasi berlaku apabila individu cuba untuk memahami pengalaman baru dan cuba untuk menyesuaikan pengalaman ini dengan skema yang telah sedia ada. Contohnya, dalam mengenal haiwan, kanak-kanak mungkin akan mengatakan bahawa penyu sebagai kura-kura apabila diperkenalkan. Melalui pengalaman dan bimbingan, kanak-kanak akan cuba memadankan pengetahuan baru dengan skema lama yang sedia ada. Hal ini mungkin terjadi kerana kanak-kanak tersebut terlebih dahulu diperkenalkan dengan kura-kura. Oleh itu, apabila dia ke pantai dan melihat haiwan yang hampir sama dengan kura-kura tersebut, maka dia telah menyamakan pengetahuan baharu ataupun skema baru iaitu penyu dengan pengetahuan yang sedia ada ataupun skema lama iaitu kura-kura. Seterusnya, akomodasi, iaitu menukar skema sedia ada supaya dapat disesuaikan dengan maklumat atau pengalaman baharu. Dalam menghadapi pengalaman baharu, seseorang tidak dapat mengasimilasikan pengalaman yang baru dengan skema yang sedia ada. Oleh itu, orang tersebut akan melakukan proses akomodasi, di mana akomodasi membentuk skema baru yang dapat sesuai dengan rangsangan yang baru serta memodifikasikan skema yang sedia ada sesuai dengan rangsangan yang baru. Sebagai contoh, seorang anak melihat penyu buat kali pertama dan memanggilnya kura-kura. Kanak-kanak itu mengasimilasikan maklumat baru ini ke dalam skema beliau untuk kura-kura. Apabila kanak-kanak itu menempatkan maklumat, dia mengambil kira sifat-sifat yang berbeza daripada penyu berbanding kura-kura. Dia mungkin memanggil penyu sebagai haiwan bercengkerang dengan kaki yang bersisik. Apabila dia akhirnya mendapat tahu nama penyu, beliau telah dapat meningkatkan tahap skema yang sedia ada. Baiklah, untuk yang seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan equilibrium dan disequilibrium, di mana peringkat equilibrium berlaku apabila proses asimilasi dan akomodasi mencapai keseimbangan. Peringkat ini adalah penting untuk mengekalkan keseimbangan antara menggunakan pengetahuan sebelumnya iaitu asimilasi atau mengubah tingkah laku untuk mengambil kira pengetahuan baru iaitu akomodasi. Keseimbangan merupakan daya yang mendorong proses pembelajaran kerana seseorang akan berusaha untuk memulihkan keseimbangan mereka dengan menguasai cabaran baru iaitu dengan menerima perkara baru yang pada awalnya dianggap sama akan tetapi pada hakikatnya ia adalah berlainan. Manakala bagi disequilibrium iaitu konflik kognitif akibat ketidakseimbangan proses asimilasi dan akomodasi yang mendorong manusia untuk menyelesaikannya. Keadaan ketidakseimbangan yang tidak menyenangkan berlaku apabila maklumat baru tidak dapat dimuatkan ke dalam skema sedia ada. Sebagai contoh, keseimbangan antara skema dengan persekitaran seseorang disebut dengan equilibrium, iaitu keseimbangan.
Ketika seseorang menemui sesuatu yang baru seperti penyu, maka akan terjadi ketidakseimbangan kognitif iaitu disequilibrium. Saat itu akan muncul dorongan semula jadi untuk menyesuaikan skema lama iaitu kura-kura dengan pengalaman baru iaitu penyu. Proses ini disebut dengan ekuilibrasi iaitu proses menuju keseimbangan. Sekiranya ia berjaya, proses keseimbangan iaitu equilibrium akan tercapai dan sebaliknya jika maklumat baru itu tidak dapat diserap maka berlaku ketidakseimbangan disequilibrium dan maklumat itu akan diubahsuai melalui pengubahsuaian skema atau mencipta skema yang baru. Kesimpulannya, menurut John Piaget, proses mengorganisasi, mengasimilasi dan mengakomodasi adalah proses yang digunakan oleh individu untuk mencapai keseimbangan, di mana individu akan terus menguji minda mereka untuk mencari keseimbangan. Jika kita menggunakan skema baru untuk sesuatu situasi atau pengalaman yang baru dan ianya berjaya, maka keseimbangan akan berlaku. Tetapi sekiranya skema baru tidak memberi penyesuaian yang baik, maka ketidakseimbangan akan berlaku dan kita akan terus membina skema-skema baru untuk disesuaikan dengan situasi baru tersebut.